Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Zainal Abidin. Jadi saya Nur Alam Niti Zulkifli dan juga rakan seperjuangan saya iaitu Syazin Syafiqah binti Saini dan juga Aina Natisha binti Khairusam. Kami akan membentangkan berkaitan dengan tugasan pembentangan berkaitan dengan subjek TITAS iaitu Tamadun Asia dan juga Tamadun Islam. Jadi, terdapat 3 isu yang kami akan bentangkan pada tugasan ini. Isu yang pertama adalah isu keganasan yang akan dibentangkan oleh saudari Syazin Syafiqah binti Saini. Yang kedua adalah isu keruntuhan institusi keluarga yang saya akan bentangkan iaitu saudari Nur Alam Niti Zulkifli. Dan juga yang terakhir adalah isu keruntuhan akhlak yang akan dibentangkan oleh saudari Aina Natisha binti Khairusam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazin Syafiqah binti Saini. Baiklah, pada hari ini saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, isu bermaksud persoalan atau perkara pokok. Contemporary pula bermaksud pada masa yang sama, semasa atau pada masa kini. Hal ini bermaksud isu contemporary merujuk kepada persoalan mengenai perkara pokok atau isu semasa. Tamadun atau perkataan dalam bahasa Arab iaitu mudun, madain atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan permukaan bandar. Dalam bahasa Greek pula, tamadun dipanggil sebagai civilization yang bermakna bandar. Tamadun juga sering dikaitkan dengan pembangunan, perubahan, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh sesuatu bangsa atau kaum di dunia. Sekarang saya akan menerangkan tentang isu yang dipilih iaitu isu keganasan dan nilai yang berkait rapat dengan isu tersebut iaitu nilai kemanusiaan. Keganasan diertikan sebagai penggunaan cara yang ganas, tidak berperi kemanusiaan dan zalim seperti pengeboman, pembunuhan, penculikan dan sebagainya untuk tujuan mendapatkan tuntutan politik daripada sesuatu pihak. Secara amnya, keganasan sebenarnya tidak membawa sebarang faedah atau kebaikan tetapi mengheret negara terbabit ke pinggir kemusnahan dan kehancuran. Nilai kemanusiaan bermaksud nilai-nilai berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Sifat kemanusiaan tidak akan mengira kedudukan manusia sama ada dari segi umur, pangkat, keturunan dan sebagainya. Contoh nilai kemanusiaan ialah seperti perasaan simpati terhadap orang lain, hormat menghormati sesama lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, budaya dan agama, bersopan santun dalam perbuatan, pertuturan tanpa mengira umur, bangsa dan negara, kasih sayang, belas kasihan, ambil berat, prihatin, bertimbang rasa terhadap kehidupan orang lain dan sentiasa menyiasati kesilapan supaya tidak mengulanginya lagi. Baiklah, kini saya akan mengulas tentang isu yang berkaitan dengan keganasan iaitu peperangan. Terdapat banyak sekali peperangan yang pernah berlaku melibatkan Israel dan juga Palestin. Contohnya, Perang Gaza pada tahun 2021 di mana Israel menggempur Palestin berdasarkan sumber berita harian online. Pada ketika ini, Angkatan Bersenjata Israel mengarahkan pesawat tempurnya menyerang penempatan Hamas di semenanjung Gaza. Serangan tersebut dilakukan pada 18 Januari 2021 yang lalu. Puncanya adalah untuk membalas perbuatan penduduk Palestin yang menyasarkan roket ke negara Israel. Berlaku banyak kerusakan akibat peperangan ini dan peperangan ini sering terjadi sejak dulu sehingga tahun ini. Secara umumnya, faktor peperangan adalah disebabkan oleh pembentukan dan perluasan empayar. Pembinaan empayar ini pula bertujuan untuk memperkukuhkan kedaulatan dan kuasa politik dalam sesebuah tamadun. Biasanya dikaitkan dengan perluasan terhadap tanah, jajahan dan kawasan pentadbiran. Faktor lain yang menyebabkan peperangan juga adalah disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber ekonomi seperti sumber alam, tenaga manusia atau kawasan yang dianggap strategik bagi imperialis. Faktor seterusnya ialah isu keadilan. Contohnya seperti serangan roket melalui berita tadi di mana Palestin telah melakukannya untuk mendapatkan hak keadilan semula setelah apa yang dilakukan oleh tentera Israel dalam peperangan yang terjadi sebelum ini. Selain itu, isu neokolonialisme iaitu merupakan satu bentuk penjajahan baru antara bangsa yang memiliki kekuatan yang lebih dengan bangsa yang memiliki kekuatan yang agak lemah. Neokolonialisme ini berlaku kerana pengaruh yang sangat kuat bahkan ketergantungan satu bangsa terhadap bangsa yang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya seperti peperangan yang berlaku di Syria dan Palestin yang dijadikan sebagai mangsa penindasan.
Biasanya ia dikaitkan dengan kayu ukur untuk menguatkan kegemilangan sesuatu sistem pemerintahan serta meningkatkan kemegahan pentadbiran. Isu agama juga turut menjadi punca peperangan kerana tidak puas hati, hasad dengki dan juga peperangan digunakan untuk menjatuhkan agama lain. Kesannya daripada peperangan ini adalah menyebabkan kematian, kecacatan serta sakit yang kronik akibat cedera parah dan mangsa peperangan memerlukan banyak bantuan perubatan untuk menyembuhkan kecederaan, bahkan ada juga yang tidak dapat diselamatkan. Faktor seterusnya adalah keperluan asas manusia terganggu seperti tempat tinggal, makanan, duit untuk hidup, tanggungan perubatan dan sebagainya. Hal ini kerana kesan peperangan seperti bom, pembunuhan, penyiksaan telah menghancurkan banyak hak asasi manusia. Seterusnya, mangsa peperangan tidak akan hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Hal ini kerana berlakunya pelbagai penindasan, kecederaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang melibatkan orang yang tersayang. Akhir sekali, pendidikan masyarakat juga akan terjejas. Contohnya apabila banyak kemusnahan berlaku, maka pendidikan tidak dapat diteruskan, bahkan dalam kalangan guru atau warga pendidik juga mati akibat peperangan. Maka kesempatan untuk menerima ilmu pendidikan adalah sangat tipis. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu yang berkaitan dengan keganasan, iaitu keganasan rumah tangga. Berdasarkan berita Buletin TV3 tahun lalu, lebih 130 kes keganasan rumah tangga direkodkan menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP yang mula berkok kuasa pada 18 Mac 2020 yang lalu. Berdasarkan rekod WAO ataupun Pertubuhan Pertolongan Wanita Women's Aid Organisation, terdapat peningkatan sebanyak 44% dalam tempoh Februari hingga Mac 2020 tahun yang lalu. Berdasarkan statistik yang direkodkan, juga antara punca atau faktor yang mengundang keganasan rumah tangga ialah sikap panas-baran. Contohnya berkaitan dengan isu cemburu, di mana suami cemburu dengan isteri menyebabkan pergaduhan dan keganasan berlaku. Seterusnya, perselisihan faham, contohnya masalah kewangan, mengenai masalah yang melibatkan keluarga mertua dan sebagainya. Turut disebabkan oleh masalah mental yang disebabkan oleh pengambilan dadah, minuman beralkohol yang mampu menjadikan suami stres dan tidak dapat berfikiran waras pada ketika itu sehingga menyebabkan suami begitu ganas dan agresif memukul isteri. Punca lain juga merujuk kepada faktor kekurangan didikan agama Islam, kerana Islam mengajar kita untuk sentiasa bersabar dan menyelesaikan masalah melalui perbincangan, dan puncanya juga disebabkan oleh mungkin suami dibesarkan dalam keadaan ataupun suasana peneraan ketika kecil sehingga dewasa. Jadi, kesan daripada keganasan rumah tangga ini ialah dari segi psikologi akan mengakibatkan masalah mental kepada isteri atau wanita, contohnya seperti stres, depresi dan masalah emosi yang tidak terkawal seperti kemurungan, ketakutan, sedih dan sebagainya. Dari aspek fizikal pula akan mengakibatkan kecacatan, lebam dan luka-luka di bahagian anggota badan. Penderaan dari aspek ekonomi pula akan menyebabkan suami menafikan hak seorang isteri dan anak, contohnya tidak memberi nafkah secukupnya seperti tempat tinggal yang selesa, wang yang cukup untuk pakaian, makanan bagi keluarga, dan rumah tangga tidak akan hidup secara harmoni, ataupun lebih parahnya lagi, impaknya akan turut melibatkan anak, di mana anak juga akan turut menjadi kemurungan, stres dan tidak dapat mengawal emosi dengan baik apabila hidup dalam keadaan keluarga yang kurang sempurna. Baiklah, jadi cara mengatasi keganasan ini secara umumnya adalah memerlukan usaha dari pelbagai pihak, contohnya dari golongan pendidik ataupun guru, masyarakat ataupun individu dan juga media massa. Secara umumnya, cara mengatasi keganasan ini ialah melalui penerapan ilmu agama yang cukup teguh dengan bantuan ibu bapa dan pendidik untuk mendidik anak-anak sejak dari kecil. Hal ini kerana agama Islam banyak mengajarkan nilai kebaikan dalam kehidupan yang perlu diamalkan. Islam juga menolak keganasan, kezaliman serta penindasan dan kekejaman. Hal ini kerana Islam adalah agama yang mementingkan keharmonian sesama insan. Ajaran Islam juga menekankan hubungan baik dan bukan sahaja dengan saudara seagama, malah kepada orang bukan Islam juga. Jadi langkah mengatasi keganasan yang seterusnya ialah ibu bapa perlu memupuk nilai kemanusiaan dalam diri sejak dari kecil agar anak-anak dapat menerapkan nilai berperi kemanusiaan tersebut kepada setiap insan. Contohnya hormat menghormati agama lain dan tidak menimbulkan pergaduhan sesama masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sebab-sebab peperangan sering berlaku disebabkan oleh isu agama. Jadi Allah mengingatkan umat tentang
hal ini menerusi firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal dan perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-An'am ayat 108. Jadi nilai kemanusiaan ini juga sangat penting bagi mengelakkan masalah keganasan rumah tangga. Contohnya supaya suami isteri saling mempunyai sikap simpati, prihatin, kasih sayang dan belas kasihan terhadap orang lain. Cara mengatasi keganasan yang berikutnya ialah melalui perbincangan dan rundingan. Contohnya, melalui perbincangan ini, semua keputusan dapat diambil dengan baik dan waras berdasarkan rundingan dan juga persetujuan daripada semua pihak. Dan cara ini adalah cara yang sangat matang dalam menentukan sesuatu keputusan dengan baik. Di samping itu, selain daripada langkah mengatasi, kita juga sebagai masyarakat yang prihatin perlu membantu mangsa peperangan dengan cara menghulurkan bantuan dalam pelbagai bentuk. Contohnya menderma wang untuk keperluan harian seperti pakaian, perubatan, tempat perlindungan dan sebagainya. Seterusnya, bagi masalah keganasan berkaitan rumah tangga pula yang melibatkan individu atau masyarakat perlu prihatin. Contohnya, mereka seharusnya melaporkan kes ini kepada pihak atasan, contohnya pihak polis, sekiranya sikap suami masih tidak berubah dan semakin parah tahap keganasannya, supaya pihak polis dapat membuat siasatan yang lebih lanjut dan tindakan yang wajarlah. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan rawatan atau perubatan yang sesuai di hospital atau klinik untuk pemeriksaan selanjutnya, kerana dikuatiri akan menyebabkan penyakit dalaman yang serius akibat perbuatan keganasan tersebut. Seterusnya, mereka juga perlu melaporkan kepada agensi yang sesuai seperti menghubungi talian kasih KPWKM di talian 15999 atau mana-mana organisasi wanita yang menawarkan bantuan seperti WAO. Akhir sekali, media massa juga harus mengiklankan atau menyebarkan serta menyediakan banyak maklumat berkaitan kesan terhadap mangsa keganasan dan akibat yang akan dikenakan seperti denda atau hukuman terhadap pelaku keganasan agar masyarakat serik dan sedar akan kesalahan berkaitan dengan keganasan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Nur Alia binti Zulkifli untuk menyambung pembentangan ini. Jadi saya Nur Alia binti Zulkifli akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu mengenai dengan isu yang kedua. Isu yang kedua adalah keruntuhan institusi. Nilai yang pertama adalah nilai tidak menghormati pasangan. Pada masa kini, terdapat banyak keruntuhan institusi yang berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita. Antaranya adalah kerenggangan dalam keluarga. Perkara ini amat membimbangkan dan boleh menyebabkan perpecahan di antara keluarga. Antara punca berlakunya adalah kerana isteri tidak mentaati perintah suami dan juga ada yang curang serta tidak memberikan kasih sayang yang sempurna kepada pasangan, iaitu dari segi nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah batin adalah mungkin berpunca apabila pasangan tidak dapat mencapai tahap kepuasan dalam hubungan seksual dan menyebabkan mereka mula mencari kekasih lain untuk memuaskan nafsu mereka dan tidak taat kepada pasangan mereka yang boleh berlakunya curang. Dari segi nafkah zahir pula, suami tidak dapat mencari nafkah kepada keluarga mereka, mungkin daripada faktor kemalasan dan juga faktor ekonomi. Kegagalan suami untuk mengurus perbelanjaan juga salah satu faktor mengapa sesebuah keluarga itu berantakan. Kesedaran mengenai ekonomi perlu dititik beratkan seawal umur 20 tahun agar mereka sedar bahawa pembelanjaan dalam keluarga itu tidak semudah yang disangkakan. Seterusnya adalah kesan. Kesan daripada isu tersebut adalah berlakunya pergaduhan antara suami dan isteri dan juga berlakunya penceraian. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah penceraian. Kerana itu, kalau kita masih boleh hidup bersama dengan pasangan tanpa penceraian, maka pertahankanlah perkahwinan tersebut. Kesan yang kedua adalah akan berlakunya penderaan dan juga keganasan kepada isteri sehingga dapat merosakkan fizikal dan mental mereka. Contohnya, suami akan memukul dan juga mengambil duit isteri kerana tidak dapat mencari nafkah yang secukupnya untuk keluarga mereka. Kewujudan pihak ketiga iaitu pergaduhan antara mak mertua dan ipar duai yang mungkin sibuk untuk menjadi batu api juga
juga dapat menguntungkan lagi rumah tangga suami dan isteri tersebut. Seterusnya adalah sarangan bagi mengatasi ataupun mengurangkan masalah ini daripada berlaku dalam kalangan manusia pada masa kini adalah dengan berusaha dan juga tidak berputus asa untuk memberi kasih sayang yang sepenuhnya terhadap keluarga dan pasangan. Hal ini adalah kerana setiap manusia lumrahnya memerlukan kasih sayang dan juga perasaan cinta yang secukupnya terhadap pasangan masing-masing. Jadi apabila perasaan itu kekal selamanya, maka rumah tangga tersebut pasti tidak akan renggang dan masing-masing pasti akan mencari jalan untuk memperbaikinya semula kerana sifat sayang yang ada dalam diri mereka. Cadangan yang kedua adalah pasangan haruslah sentiasa saling memahami antara satu sama lain, saling membantu, prihatin, bertolak ansur dan juga sering menjadi tulang belakang kepada mereka apabila menghadapi kesusahan dan rintangan dalam hidup. Nilai ini adalah sangat penting bagi mewujudkan hubungan yang kekal dan juga rumah tangga yang bahagia kerana sokongan daripada segi moral dan fizikal juga adalah salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga. Nilai yang seterusnya adalah nilai mentaati ibu bapa dalam kalangan kanak-kanak semakin hilang dalam diri mereka. Hal ini adalah kerana keruntuhan institusi kekeluargaan yang berlaku boleh menyebabkan kanak-kanak ini memberontak dan juga berubah sikap menjadi seorang yang pemarah dan juga penuh dengan sifat kebencian dalam diri mereka. Perkara ini mungkin terjadi disebabkan oleh mereka tersepit dengan situasi yang berlaku dan seterusnya menyalahkan diri mereka kerana merasakan mereka adalah punca penceraian di antara ibu bapa mereka. Ia juga mendorong mereka untuk menjadi seorang yang pasif, iaitu kerap bermurung dan juga kurang keyakinan diri. Perkara sebegini juga mendorong mereka untuk memendam perasaan dan juga menjadi seorang yang lebih beremosi sehingga menyebabkan di antara mereka menjadi mangsa buli di sekolah dan juga melakukan perkara-perkara yang negatif. Kesannya adalah kanak-kanak tersebut akan mengalami tekanan emosi yang teruk dan juga mendorong mereka untuk menjadi pemberontak dan seterusnya menjadi individu yang pemarah dan pemendam terhadap keluarga dan masyarakat. Tambahan lagi, ia juga mendorong mereka untuk hilang rasa hormat terhadap orang tua, terutamanya ibu bapa mereka disebabkan oleh pergaduhan dan perceraian tersebut. Anak-anak akan terbiasa untuk bersikap kurang ajar terhadap orang tua dan juga tidak tahu untuk menghormati orang di sekelilingnya. Mereka juga akan terlibat dengan gejala sosial, gejala negatif kerana tiada kawalan ibu bapa. Jadi, cadangan bagi mengatasi masalah ini adalah ibu bapa haruslah menjadi role model ataupun menunjukkan perbuatan yang baik di hadapan mereka, iaitu dengan sentiasa bersabar, tidak bergaduh di hadapan mereka dan menunjukkan tingkah laku serta perbuatan yang baik supaya mereka tidak terjebak dalam perbuatan yang negatif. Ibu bapa juga harus sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain dan juga meluangkan masa dengan mereka. Contohnya seperti mengadakan aktiviti beriadah bersama-sama dan juga makan bersama-sama dengan mereka supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Hal yang kecil ini pasti dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Cadangan yang seterusnya adalah keluarga harus sentiasa mendekatkan diri dengan Allah dan meningkatkan keimanan dalam diri masing-masing. Setiap individu haruslah sentiasa membersihkan diri daripada segala dosa jika ingin ketenangan jiwa dan rohani. Hal ini adalah kerana akhlak yang baik pasti dapat mewujudkan rumah tangga yang baik. Jika kita mendekatkan diri dengan Allah, insya-Allah keimanan kita juga akan bertambah dan kita juga dapat mengelakkan diri daripada sebarang kejahatan. Oleh itu, ibu bapa khususnya bapa sebagai ketua keluarga haruslah memimpin dan menunjukkan contoh-contoh yang baik, iaitu menjadi role model kepada anak-anak dan juga memimpin keluarga ke arah jalan yang benar, iaitu seperti menghadiri majlis ilmu bersama-sama, iaitu ceramah, membaca Al-Quran dan mengadakan solat Jumaat bersama-sama. Cadangan yang terakhir adalah pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen isu kekeluargaan kepada masyarakat, tidak kira kaum ataupun agama. Hal ini kerana pemwujudan kempen tentang isu kekeluargaan mampu menyedarkan masyarakat tentang makna sebuah keluarga yang bertamadun. Contohnya, pihak kerajaan boleh menjemput masyarakat di satu kawasan perumahan untuk menghadiri ceramah yang dianjurkan. Sehubungan dengan itu, kesedaran masyarakat tentang betapa pentingnya sebuah keluarga dapat dibentuk. Oleh itu, masyarakat akan lebih menghargai keluarga mereka sekaligus akan mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan tugasan ini kepada ahli kumpulan saya, iaitu Aina Natisha, untuk menyambung pembincangan ini.
Stage ni kita akan bincangkan tentang isu keruntuhan akhlak. Akhlak menceritakan tentang tingkah laku dan kelakuan seseorang di mana ia juga menentukan nilai yang terdapat yang diterapkan dalam sesebuah tamadun. Walau bagaimanapun, itulah isu yang berlaku pada masa kini di mana keruntuhan akhlak semakin menjadi-jadi. Antaranya adalah amalan seks bebas. Seks bebas adalah satu perbuatan melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Amalan ini dilihat seolah-olah menjadi kebiasaan bagi sesetengah masyarakat, tidak kira masyarakat daripada tamadun Islam, tamadun Cina dan tamadun India. Masing-masing leka dan alpa. Lebih membimbangkan lagi apabila semakin ramai yang mendedahkan diri mereka, menayangkan diri mereka melakukan hubungan terkutuk tersebut di halayak ramai ataupun secara terbuka dengan sengaja seolah-olah mereka berasa bangga dengan perbuatan yang dilaknat Allah itu. Terdapat dua kegiatan yang dianggap dan dikategorikan sebagai seks bebas, iaitu seks secara rambang dan hubungan songsang. Seks rambang ditarifkan sebagai hubungan seks yang dilakukan secara bertukar-tukar pasangan. Antara contoh tingkah laku seks rambang adalah seperti kegiatan pelacuran dan one night stand. Walau bagaimanapun, seks rambang juga turut berlaku dalam kalangan remaja. Remaja kini terdedah dengan pelbagai cabaran yang dibawa oleh arus pemodenan seperti penyalahgunaan internet di mana mereka terdedah dengan budaya-budaya yang mempunyai nilai negatif seperti video pornografi. Seperti yang dapat kita lihat pada masa kini, terdapat banyak kes-kes yang melibatkan perempuan yang hamil luar nikah, pasangan yang ditangkap sedang bercumbu-cumbuan dan sebagainya. Perkara ini kerap terjadi dalam kalangan remaja kerana mereka sedang melalui proses pertumbuhan ataupun pembesaran hormon di mana mereka cenderung untuk memenuhi keperluan seksual yang baru dirasai. Dalam pada masa yang sama, jika mereka tidak dibentengi dengan nilai-nilai keagamaan, iman yang tidak kuat, mereka akan mudah untuk terjebak dalam lembah zina kerana sifat semula jadi iaitu keinginan seksual mereka tidak dapat dikawal. Amalan seks bebas atau seks rambang menyebabkan berlakunya lambakan kes-kes pembuangan dan pengguguran bayi. Pengguguran bayi bukan sahaja berdosa kerana kita telah membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, tetapi ia juga memberi risiko yang tinggi kepada kesihatan ibu kepada kandungan tersebut. Seks rambang memberi risiko penyakit HIV di mana kita tahu kebanyakan pesakit HIV tidak mampu diselamatkan kerana penyakit tersebut tidak mempunyai penawar. Perkara ini dapat diatasi seawas skala rendah lagi. Contohnya seperti mengasingkan pelajar lelaki dan perempuan, terutamanya ketika perhimpunan, ketika kem sekolah dan di dalam kelas. Contohnya seperti asingkan tempat duduk mereka. Selain itu, didikan agama yang tinggi juga perlu diterapkan oleh guru. Tidak kiralah guru agama Islam ataupun guru matematik dan sebagainya. Hubungan songsang adalah hubungan seks yang dilakukan sesama jantina. Seringkali kita dengar istilah LGBT iaitu lesbian, gay, transgender dan biseksual yang sering dicanang di dalam media sosial yang secara meluas dengan jumlah peratusan golongan ini juga semakin meningkat hari demi hari. Perkara ini telah menunjukkan nilai negatif yang sangat kritikal dalam tamadun Islam. Sebagaimana yang kita tahu, Islam telah melarang sekeras-kerasnya hubungan sesama sejenis dan dibuktikan dengan bala yang ditimpakan kepada umat Nabi Lut. Seks songsang bukan sahaja ditentang dalam agama tetapi ia juga menyanggahi hukum fitrah alam manusia secara realitinya. Apa yang paling meresahkan lagi apabila golongan LGBT kini semakin berani, semakin mendedahkan diri mereka dan mendesak kita semua untuk menghormati hak kebebasan mereka untuk terus mengamalkan tabiat luar norma kehidupan ini. Keadaan itu secara tidak langsung telah meningkatkan kebimbangan kita kerana ia telah mempromosikan tabiat songsang dan memanipulasi pemikiran generasi muda. Dapat sebuah laporan yang menyatakan bahawa golongan LGBT merupakan kelompok tertinggi yang dijangkiti HIV. Malah bilangannya adalah 4 kali ganda lebih ramai daripada individu yang mengambil dadah yang dijangkiti HIV melalui perkongsian jarum suntikan di mana ia dikatakan adalah punca utama di mana penyakit ataupun virus tersebut tersebar. Jadi ini bermaksud hubungan songsang telah memberi kesan risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit HIV.
Selain itu, hasil pada hubungan semburit iaitu seks melalui lubang dubur yang sering dilakukan oleh pasangan homoseksual dan biseksual, mereka lebih cenderung untuk menerima ataupun membawa risiko penyebaran penyakit kelamin yang sangat tinggi. Hal ini kerana mereka cenderung untuk menerima kecederaan pada permukaan dalaman badan. Bakteria dan virus yang berada dalam cecair badan seseorang mudah dipindahkan melalui proses bersetubuh. Tabiat seks melalui lubang dubur ini juga memberi risiko penyakit kelamin seperti sifilis dan chlamydia. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa agensi ataupun pertubuhan yang bertanggungjawab seperti Jabatan Pendakwaan Syariah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM perlulah menguatkuasakan undang-undang, membataskan kandungan LGBT di media sosial. Kemudian mereka juga perlu menangkap orang-orang yang menyokong dan mengamalkan hubungan sosial secara terang-terangan walaupun sama ada di dalam media sosial ataupun di depan mata. Hal ini untuk mengelakkan ia menjadi gambaran amalan yang normal dan menjadi ikutan orang ramai terutamanya untuk generasi muda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan la taqrabu zina, yang memberi maksud dan janganlah kamu mendekati zina kerana sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang buruk. Ya, sangat benar. Kerana setiap hubungan sulit tanpa ikatan yang sah merupakan ada kesan-kesan dan nilai-nilai negatif serta menghancurkan pembangunan dalam sesebuah tamadun. Kerosakan yang datang daripada masalah ataupun isu seperti yang di atas bukan sahaja melibatkan maruah diri kita sendiri, tetapi ia juga melibatkan maruah keluarga, bangsa, agama dan juga tamadun itu sendiri. Secara kesimpulannya, dapat kita kupaskan bahawa walaupun tamadun Islam merupakan sebuah tamadun yang besar, yang gagah, maju dan pernah digeruni oleh tamadun-tamadun lain serta kita dahulu, tetapi tamadun kita juga mempunyai beberapa isu dan masalah yang menjadi cabaran kepada tamadun kita. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, kaum dan agama, kita perlulah menerapkan nilai-nilai positif dan mendedahkan nilai-nilai ketamadunan agar kita dapat memantapkan pemikiran, tingkah laku dan akhlak kita. Pembangunan sesebuah negara tidak menjadi makna yang sempurna ataupun makna yang lengkap seandainya terdapat individu-individu di dalam sesebuah negara yang runtuh nilai dan akhlaknya. Oleh itu, penerapan nilai positif dan akhlak yang baik adalah sangat penting dalam kita memastikan pembangunan tamadun yang cemerlang dan sejahtera. Sekian, terima kasih.